modal kita sebagai manusia atas dunia ini adalah umur. Jadi selama umur ini kita gunakan, kita isi dengan perkara-perkara yang kita akan mendapat keuntungan di akhirat, maka berbahagialah kita. Tetapi sekiranya umur ini kita isi dengan perkara-perkara yang tidak mendapat pahala, bahkan mendapat dosa, maka rugilah kita di hari akhirat. Satu pepatah mengatakan, sedetik ataupun satu saat yang berlalu, kita tak mampu untuk kembalikan. Kan? Baru tadi atau 5 minit, 10 minit, atau setengah jam yang lepas, sejam yang lepas yang telah berlalu, yang itu kita tak mampu nak beli dengan harta benda yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita dengan hari kematian. Biasa kita sambut hari jadi kan, sambut hari lahir. Okay? Di samping kita sambut hari jadi kita kena ingat juga lah hari kematian kita. Nampak tak? Semakin bertambah umur, semakin bertambahlah dekatnya kita dengan hari kematian kita. Jadi sama-sama kita manfaatkan umur kita ini yang masih ada, yang mana kita tak tahu umur kita ni berapa. Ada orang yang sekarang ni walaupun masih muda, tetapi Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala panggil di awal. Ada yang tua, tapi Allah Ta'ala bagi masa lebih panjang umur. Kalau ayat sampai ayat kitab tu, kita tengok muka surat 145. 145. Pengarang kitab kita ni, awal-awal tu disebutkan, sebelum dia menguraikan ayat ni, muka surat 145 ke atas pada ayat, hawa nafsu tidak pernah puas dengan nikmat. Antara nikmat yang dikehendaki hawa nafsu ialah kemewahan hidup yang berkekalan. Bagaimana Nabi Adam AS dengan nikmat dan kemewahan yang dirasainya di dalam syurga? Kita tanya, Allah Ta'ala jawab dari ayat 35 ini. Cuma sedikit huraian. Kalau kita baca tadi, dia kata dikaitkan ayat ini dengan hawa nafsu kita. Jadi kita manusia ni kita ada roh. Dalam jiwa kita ni kita ada roh, soul, spirit, roh. Roh ni tak ada orang yang boleh huraikan kepada kita. Kalau orang ada nak buat tesis PhD pasal roh, tak payah buat lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Roh ni adalah urusan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kaji di sudut medical ataupun di sudut anatomi dan sebagainya, kita tak akan jumpa di mana roh ni. Kalau orang kata roh tu berada di jari, kalau kita cubit ataupun kita cucuk jari kita dengan jarum, kita rasa sakit. Sama juga di kaki, sama juga kalau kita cucuk di perut. Di mana ada tempat benda hidup, di situ dah ada roh. Yang pertama. Yang kedua, kita ni diberi hawa nafsu. Hawa nafsu, ada hawa nafsu. Kalau manusia tak ada hawa nafsu sebagaimana malaikat, kita tidak akan ada kemahuan. Hawa nafsu ni jangan kita sempitkan dengan hawa nafsu seksual saja. Hawa nafsu ni segala benda yang menyebabkan kita ada kemahuan. Kita ada iradah. Kan? Kemahuan untuk makan. Kalau orang sakit ditarik, rasa selera nak makan, tak ada hawa nafsu untuk makan. Apa lagi? Hawa nafsu untuk kita bermain, bersukan, apa lagi? Setengah orang dia tak ada perasaan ataupun tak ada nafsu untuk beriadah, tak ada nafsu nak bersukan. Kan? So hawa nafsu ni ada peranan dia, ada role dia dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hawa nafsu ni kita tak kontrol, kita tak mampu manage dengan betul, dia akan merosakkan kita. Dia akan merosakkan. Sebagai contoh, kalau kita tengok di dunia barat, orang barat ni dia dah melihat kemahuan hidup dia ni merentasi segala-galanya. Kan? Kalau kita tengok kat sini, tak kisah. Dia nak buat apa pun, dia boleh buat. Sebab dia tidak ada guidance, dia tak ada panduan hidup. Kita orang Islam ni, kita menggunakan hawa nafsu kita untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Kita ada panduan, kita ada guidance, kita ada manual. Maksudnya at certain point, kita kena pause. Ada? Macam ni lah, nafsu makan kan. Nabi sebut makan
sebelum makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Susah nak kawal nafsu makan. Nah, kadang-kadang kita dah rasa penuh, dah rasa full, tapi tengok nasi kerabu, boleh kena tambah pinggan ke 2. Betul tak? Siapa kat sini kalau boleh angkat tangan, dia berhenti sebelum kenyang? Saya pun tak berhenti selepas kenyang. Ya. Sebab tu bila lepas kita makan, kita rasa berat. Tubuh kita rasa berat. Tambah lagi kalau tak exercise dan sebagainya. Jadi, at certain point, kita kena kawal. Bila kita kawal, barulah badan kita sihat. Kan? Dia masalah sakit kita sakit dan sebagainya adalah antara faktor utamanya perut. Tak saya tanya doktor, ada doktor kat sini kan. Sebab perut kita makan berhenti selepas makan. Kan? So bila perut kita dibebankan dengan beban yang tak sepatutnya, sebab tu makan 1 pinggan, kita makan 2 pinggan, maka sakit dah kita. Tak, kita membebankan, menzalimi. Istilah kita menzalimi lah. Zalimi perut kita, menzalimi badan kita. Itu kadang-kadang kita tak rasa. Kita tak rasa. Sama juga tidur. Tak, kadang-kadang kita tidur lebih. Kalau kita nak turut baby dia tidur 13 jam kan. Kita pun nak turut baby juga 13 jam. Jadi kadang-kadang kita menzalimi diri kita juga. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri kita ikhtiar, beri sedikit power. Yang sepatutnya kita kontrol, tapi kita tak kontrol. Kita turut hawa nafsu. Jadi, kisah hawa nafsu ni disebut dalam ayat 35 ni, ataupun mukadimah ngarah kitab kita ni, nak dikaitkan dengan hatta Nabi Adam AS pun tidak terlepas daripada godaan hawa nafsu. Yang dibisikkan oleh syaitan. Kita tengok di sini. Okay, ayat 35 ni, saya dah baca maksud dia tadi. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, wahai Nabi Adam, tinggallah engkau bersama dengan isterimu. Dalam ayat, kalau kita baca bahasa Arab, waqulna ya Adam, wahai Adam. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang lain, ulama-ulama menyatakan dialog Allah Ta'ala dengan Adam ni secara ayanan, secara face to face, ataupun secara qabilan. Qabilan maksudnya berdepan, mukhatabah. Macam saya bercakap dengan tuan-tuan muslim. So dialog Allah Ta'ala dengan Adam ni secara face to face. Maksudnya Nabi Adam ni antara manusia pertama yang melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak payah tanyalah macam mana zat Allah Ta'ala itu, kita serah kepada hakikat ataupun kebenaran yang tidak diketahui oleh manusia. Uskun, tinggallah. Yang sakana yaskunu ni maksud tinggal ataupun diam. Diam dalam maksud bila kita duduk satu tempat, kita rasa tenang. Itu maksud uskun. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah kita tak rasa tenang. Betul tak? Saya bandingkan kalau kita berada di sini dengan di tanah air kita Malaysia. Di tanah air kita Malaysia, rumah kita, kalau kita tak buat pagar grill, kita rasa tak tenang hidup. Tak? Malam-malam tu tak boleh tidur dengan selesa. Betul tak? Kat sini kadang-kadang kita tidur, lupa tutup pintu pun tidur nyenyak kan? Nah, so Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam kehidupan kita melalui sakinah tadi. Sakinah tadi. Sebagaimana saya pernah sebut sebelum ini, antara sakinah ni juga kita boleh dapat melalui majlis ilmu. Majlis ilmu. English kata sakinah ni tranquility. Tranquility. Ketenangan. Kadang-kadang kita ada kemewahan, kita diberikan kekayaan, tapi hidup kita tak tenang. Ya, betul tak? Ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia IQ yang tinggi, hebat, belajar dan sebagainya, tapi hidup dia tak tenang. Orang kaya, banyaknya orang kaya hidup dia tak tenang, tapi orang miskin hidup dia kadang-kadang letak kepala setengah jam dia boleh tidur. Short nap. Tapi orang kaya ni nak tidur nak kena dalam rumah dengan pagarnya, nak tidur nak kena set alarm. Nak kena bayar pagar. Nampak tak? So penting sebenarnya sakinah, ketenangan dalam kehidupan kita. Antara cara yang kita boleh dapat sakinah ni, kita nak attain sakinah ni melalui zikrullah. Dalam istilah lain disebut itmi'nan, ketenangan ataupun rasa
tama'nina. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan zikrullah hati itu akan menjadi tenang. Sekarang ni hati, bila kita zikir, adakah hati kita tenang? Kadang-kadang tak sempat nak zikir pun. Kan? Kita baca Quran, hati kita tenang tak? Sekarang ni tengok, teknologi menyebabkan kita hidup kita tak tenang. Kalau sehari kita tak tengok Facebook, kita rasa tak tenang, betul tak? Betul tak? Bukan kita lah orang lain. Sehari tak tengok WhatsApp, kita rasa tak tenang, betul tak? Takut ada benda penting, takut ada benda penting. Tapi sehari kita tak baca Quran, kita tak rasa bersalah. Betul tak? Kan? Betul tak? Kadang-kadang seminggu kita tak baca Quran, kita tak rasa bersalah. Tapi sehari tak tengok Facebook, kawan mesej melalui Facebook, kita rasa bersalah. Waktu 2 hari tak tengok Facebook, rasa bersalah tak jawab. Tapi Quran kita tak baca, 2-3 hari kita tak rasa bersalah. Saya selalu bagi tips yang mudah untuk kita baca Quran ni. Kadang-kadang bila kita kata nak baca Quran, kena duduk. Okay? Ini perangai kita lah orang Melayu. Bila kata nak belajar nak baca Quran, kena duduk, kena ada rehat, kena ada Quran. Kalau orang Arab, dia baca Quran di mana-mana. Dalam bas dia baca Quran, dalam kereta api dia baca Quran. Yang Arab yang bagus lah. Ada juga Arab Mesir ni, dia baca Quran. Saya dengar ceritakan kawan lah. Bila dia naik bas, tengok apa dia tempat duduk bas tu kotor, dia lapis dengan Quran. Ada juga yang jahil. Kan? Di mana-mana dia baca Quran. Kan? Kita di mana-mana Facebook. Kita kena tukar. Di mana-mana face Quran. Saya sebut minggu lepas. Sebab apa? Sebab bila kita baca Quran, our paradigm akan berubah. Tapi kalau kita baca Facebook hari-hari, dia akan mempengaruhi cara kita berfikir. Betul tak? Kita baca tentang MH370. Setiap hari baca update Facebook, update WhatsApp, update Utusan Malaysia, update CNN. Dia akan mempengaruhi cara kita berfikir. Last kali kita pun jadi pakar konspirasi. Betul tak? Kan? Dia akan mempengaruhi, dia akan provoke kita punya mind. Tapi kalau kita baca Quran, nampak tak? Saya sebut tentang sources. Bila kita, sources pembacaan kita, dia akan provoke kita punya mind. Dia akan shift our paradigm. Kalau kita baca Quran, dia akan provoke kita punya mind. Okay? So, cara paling mudah, okay, dalam kesibukan kita dan sebagainya, cara paling mudah kita nak baca Quran ni, kalau tak sempat lah kita nak buka Al-Quran, sekarang ni mana-mana telefon, smartphone kita boleh download Al-Quran. Even tak sempat ke mana-mana pun kita baca, setiap hari kita pastikan kita baca, at least yang kita hafal. At least yang kita hafal. Takkan tak hafal Al-Fatihah kan? Al-Fatihah kita baca dalam semayang kan? Takkan tak hafal Qul Huwallah. Ada satu hadis yang sahih Nabi sebut, siapa baca Qul Huwallah 3 kali, pahala dia dapat seumpama dia khatam satu Al-Quran. 3 kali je baca Qul Huwallah setiap hari, pahala kita dapat seumpama kita baca 30 juzuk Al-Quran. Tapi takkan baca Qul Huwallah saja. Kan? Maknanya kalau kita sibuk tak sempat nak buka Quran, on the way kita pergi kerja, on the way kita pergi mana-mana nak pergi beli kedai, kadang-kadang tengah pilih barang kat kos tu boleh baca Qul Huwallah 3 kali. Tak boleh? Kan? So that's why kita cuba buat rutin. Sama juga kalau kita nak naik kereta. Naik kereta buka pintu bismillah. Kalau kita tak jadikan rutin, kita tak ingat. Buka kereta bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Start kereta. Kalau kita amalkan, Allah Ta'ala akan bagi syarat. Kadang-kadang banyaklah kisah-kisah. Kalau kadang-kadang kita tak boleh start, sebenarnya ada syarat tu daripada Allah Ta'ala. Kalau kita amalkan doa-doa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, banyak doa. So kita kaitkan segala pergerakan kita dengan pemilik pergerakan tadi. Siapa yang memiliki pergerakan? Tuhan kita lah, bukan kita. Kita boleh start kereta tu bukan dengan sebab kita hebat. Abang pandai baiki kereta kan? Siapa bagi kepandaian itu? Allah Ta'ala. Kan? Setiap orang macam saya ataupun Nasran ataupun Rozaidi, Allah Ta'ala berikan akal kan? Tapi tak boleh baiki kereta sebagaimana Abang Edi baiki kereta. Nampak tak? Macam main bola juga. Ramai je kalau kata main bola. Tapi tak semua yang main bola sepandai
Abadi main bola sebagai contoh kan. Ini abadi lain Jadi itu maksud saya. Jadi dia kena bermula dengan kita ubah rutin. Bila kita ubah rutin, insya-Allah Allah Taala akan bantu kita. At least setiap hari kita baca Quran. At least setiap hari kita kaitkan, kita attach diri kita dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Dalam ayat ini disebut uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau bersama dengan isterimu di dalam syurga. Dan makanlah kamu berdua dari makanannya apa sahaja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya. Tetapi janganlah kamu hampiri pokok ini, nanti kamu termasuk golongan orang yang zalim. Minggu lepas pun ada yang dah tanya tentang pokok ni. Biasa orang Melayu kita sebut buah kuldi. Buah kuldi kan? Nanti saya uraikan dia. Saya baca dahulu muka surat 146. Nabi Adam AS dicipta daripada tanah untuk hidup di bumi. Okay, itu asal kita. Asal kita, datuk kita adalah Nabi Adam AS yang diciptakan daripada tanah. Okay. So maknanya kita ni, walaupun konsep bahawa Nabi Adam tu diciptakan daripada tanah, kita ni selepas Nabi Adam dengan keturunan generasi dia, kita manusia ni kita dah melalui proses yang lain lah. Okay. Maknanya macam kita semua ni bukan dicipta daripada tanah lah. Okay. Kita ni dah melalui proses persenyawaan, nutfah, mudghah, alaqah, mudghah dan sebagainya. Asal-asal dulu kita diciptakan daripada tanah. So sifat tanah ni beza dengan api. Sifat tanah ni beza dengan api. Sebab tu kita tengok perbezaan antara fitrah kejadian manusia dengan jin. Fitrah kejadian manusia dengan malaikat. So manusia ni dia boleh hebat kalaulah dia hubungan dia dekat dengan Allah Taala, dia boleh lebih hebat daripada malaikat. Sebagai contoh para wali, para aulia. Kan? Tapi kalau sifat dia tu dia tak jaga ataupun maknanya dia hidup atas dunia ni tak kisah apa saja, dia boleh jadi lebih teruk daripada jin, daripada syaitan. Even dalam Quran disebut lebih teruk daripada haiwan ataupun binatang ternakan. Kita dah saksikan di akhir zaman ni macam-macam. Kita boleh lihat kebenaran ayat-ayat Allah. Manusia ni kita tengok lebih teruk daripada haiwan. Yang jenis buang anak ataupun bunuh anak sendiri dan sebagainya. Maknanya mereka ni lebih teruk daripada al-an'am. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih sesat. Jadi asal kita daripada tanah. Dan datuk kita adalah Nabi Adam AS. Dia bukan merujuk kepada orang Islam saja. Dia merujuk kepada keturunan manusia. Maknanya kita ni Melayu, baik Melayu, Cina, India, Kadazan, orang putih, orang hitam, orang kelabu asap, semuanya daripada Nabi Adam AS. Sebab tu bila kita baca Quran, kita akan betulkan perantaraan kita. Orang Melayu tidak akan mulia berbanding orang Cina kecuali dengan Islam. Maknanya kalau orang Cina, Islam dia, ibadat dia, taat dia lebih hebat daripada orang Melayu, orang Cina tu lebih mulia daripada orang Melayu di sisi Allah Ta'ala. So baru betul kita punya peranan. Tapi kalau kita nak baca utusan, Melayu lebih mulia. Nampak tak? Bangsa Melayu lebih mulia daripada semua bangsa atas dunia ni. Which is against the principle of Islam. Nampak tak? Masalah nak berjuang Melayu tu itu isu lain. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan kita ni syu'uban wa qabail, bangsa berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kamu saling kenal, mengenali, berkenal-kenalan. Bukan untuk kita bermusuh. Bila kita tengok orang putih, supervisor kita orang putih, bukan Islam, Kristian pula tu, ni kafir. Tak. Kabilah-kabilah ni, bangsa-bangsa ni untuk kita saling kenal mengenali. Tak. Allah Ta'ala sebut di hujung ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi aku, ataupun orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah
atqakum, orang yang paling takwa, tinggi takwa dia kepada